الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى أيضا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى أيضا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita bertemu. Saya boleh katakan sekali lagi sebab saya pernah datang sini dah lama dah, lama rasanya bertahun ya. Kalau Ustaz mungkin ingat ya, mungkin ada jemaah ingat, ada tak ingat jugalah kot. Rasanya sebelum PKP lama dah, 2017 ke 2018 agaknya ada sekali lah. Tapi sekarang sebab saya duduk di Eco Hill 2 ni, jadi dekat juga. Alhamdulillah lah ada JK yang mesej saya kebetulan saya free lah pagi ni, jadi Alhamdulillah saya pun tak larat nak ceramah jauh-jauh ya, dekat-dekat ni lah, senang lah untuk saya datang pagi-pagi ya. Jadi kita pun dah masuk ke orang kata hari-hari yang akhir lah ya dalam bulan Ramadan. Saya rasa ayah anda bonda pun, tuan-tuan perempuan boleh rasa betapa pantasnya masa itu ya. Hari ni kita 21 ya, betul, 21 Ramadan ya, malam nanti dah 22 Ramadan, masya-Allah ya. Jadi sudah tentu di apa orang kata pecutan yang terakhir lah orang kata ya, yang hari-hari terakhir ni kita lebih bersemangat untuk memburu Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Dan saya rasa perkara yang paling kita fokuskan biasanya selain daripada kita menunaikan Qiyamul Lail dan sebagainya adalah tentang betapa hebatnya dan agungnya Al-Quranul Karim. Itu yang penting kerana memang dalam Al-Quran pun memang Allah sebut bahawa syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran ya, makna dalam bulan Ramadan ni Allah turunkan Al-Quran hudan linnas ya, sebagai panduan. Huda nama orang pun ada huda ni panduan ya, panduan linnas. Allah kata panduan kepada manusia. Dia bukan panduan kepada orang Arab sahaja ataupun golongan tertentu sahaja. Kadang kalau kita cerita, oh mungkin untunglah orang Arab sebab Quran tu turun bahasa Arab ya. Saya ni pensyarah bahasa Arab di USIM, jadi bila kata oh untunglah orang boleh bahasa Arab ataupun orang kata orang Arab lah kita kata, orang Arab untung dia orang ni. Memanglah nampak secara zahir tu untung, tapi tak semua orang Arab faham Quran. Tuan-tuan, perempuan, ayah anda bonda, kalau mereka tak belajar mungkin kita lebih faham Quran tu berbanding dengan orang Arab ya. Tapi kalau orang Arab yang syekh-syekh tu hebat-hebat lah. Tapi yang saya cerita ni orang awam tu. Sebab kita tengok kalau kita pergi ke Tanah Suci pun, Mekah, Madinah, orang Arab kan. Tapi berapa ramai Arab yang meniaga pun kelentong ya, buat kerja pun tak senonoh. Bila deal dengan orang Arab ni, saya paling fobia tu kalau deal dengan orang Arab lah ya. Sebab walaupun saya mengajar bahasa Arab, tapi saya tidak pernah belajar di negara Arab. Saya grad UIA je, UIA dengan USIM, PhD saya USIM. Jadi saya memang biasa selalu pergi, bawa jemaah pun pernah. Sekarang pun haji dah buka kan, tapi kotanya kita pun tahu ya, telah viral pun daripada tabung haji. Sebab saya pun biasa mengajar pegawai-pegawai tabung haji bahasa Arab, baru habis kelas dengan pegawai tabung haji. Jadi kotanya 45% sahaja ya, dah viral dah pun, lebih kurang 14,000 sahaja jemaah haji tahun ni. Siapa terpilih, mungkin ada jemaah daripada kampung Rincing Hulu ni, masya-Allah sangat bertuah lah kalau dapat pergi ya, kalau dalam masa sedekat ni, insya-Allah lah. Kalau Allah dah panggil tu, tak kira lah kalau kita tak usaha sangat, tapi kalau Allah kata dah panggil, kita pun dah daftar tabung haji sebagainya,
memang kun fayakun lah. Kalau pergilah tu. Tak ada ni kan, kadang kita merayu-merayu jugalah. Tapi memang kalau kita, sebelum saya cerita bab Quran tu, kita kena usahalah, walaupun dalam keadaan yang begitu mencabar untuk mendapat kuota menunaikan fardu haji, manakala kuota menunaikan fardu haji itu pula sangat limited, sangat terhad, dan itu termasuk dalam kategori kemampuan juga sebenarnya. Walaupun duit kita cukup, dalam tabung haji duit cukup, sehat tubuh badan, tapi kuota kita tak dapat. Bila tak dapat tu termasuk dalam kategori istita'ah jugalah, iaitu ketidakmampuan kita untuk menunaikan haji disebabkan oleh kuota yang terhad. Tetapi kita kena berusaha. Kalau tabung haji kata kita kena buat rayuan. Sekarang rayuan dia online, dia tak macam dulu. Saya alhamdulillah saya dah pernah pergi haji 2 kali. Haji muda lah saya ni, umur saya 23 pun saya dah pernah pergi haji alhamdulillah, dengan asbab semangat ibu bapa saya yang bawa sama-sama saya menunaikan fardu haji pada tahun 2003, dan kali kedua saya pergi haji umur 36, beberapa tahun lepas lah, 2016 saya pergi menunaikan fardu haji kali kedua. Jadi maknanya kita kena usaha juga. Usaha ni macam mana? Kita, kalau dia kata okey kita merayu, jangan kita tak rayu. Sama ada dapat tak dapat tu kita jangan frust lah, jangan kita kecewa lah maknanya. Sebab yang penting kita usaha. Sebab Nabi SAW sebut, sesiapa yang mampu tetapi tidak berusaha untuk pergi menunaikan fardu haji, maka dia akan mati sama ada dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Itu yang kita takut tu sebenarnya. Tapi kita faham, kita dah usaha, kita dah daftar tabung haji, kita dah cukupkan duit kita, tetapi malangnya itulah sebab kuotanya sangat terhad, terutama selepas musim pandemik COVID-19, maka hadnya tu dihadkan kepada 1 juta orang sahaja untuk seluruh dunia. Jadi tak apalah kita merayu, tapi tak dapat tak apa. Yang penting kita usaha. Jangan kita duduk diam, buat tak tahu je, tak boleh juga. Kita usaha saja. Jadi selain itu berserah pada Allah lah. Itu sedikit saya, sebab saya memang suka sangat, selain daripada mengajar bahasa Arab ni, saya sangat suka, dan haji ni, umrah sangat dekat dengan jiwa saya. Sebab itu mana-mana saya pergi saya akan sebut benda ni, supaya kita ada juga usaha walaupun belum dipanggil. Ramai je yang mesej saya, begitu Ustaz doakan belum bulan Ramadan kan, doakan dapat pergi haji, doakan dapat pergi haji. Yalah, insyaAllah kita doakan. Tapi kita kena usaha jugalah. Usaha, kalau ada kemampuan. Kadang ada certain orang dia ada kemampuan untuk pergi menunaikan haji melalui package, contohnya package swasta. Ada juga yang ada kemampuan begitu, bolehlah pergi package swasta, tapi mesti yang diiktiraf oleh tabung haji. Jangan pergi main. Ada orang dulu kan pergi haji ikut Siam lah, ikut Filipina lah, ikut mana haji pergi Filipina macam mana ikut Filipina sampai bila tak sampai. Jadi hati-hati kalau ada orang yang buat scammer menangguk di air yang keruh tu, kena jaga-jaga sikit lah. Itu sedikit saya ceritakan sebab benda tu baru lagi, panas lagi keluar daripada tabung haji ya. Baik, tentang keajaiban Al-Quran. Bila kita cerita tentang Al-Quran, selain daripada yang saya sebut tadi bahawa Al-Quran itu diturunkan pada pada bulan Ramadan, dalam ayat yang kita selalu baca, iaitu surah Al-Qadar tu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat pertama surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa maksud ayat itu, tuan-tuan, puan-puan, ayahanda bonda yang saya kasihi? Iaitu sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Menurunkan apa tu? Menurunkan Quran lah. Menurunkan Al-Quran. Maknanya Allah kata sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar, ya. Hari itu kita sambut nuzul Quran berapa bulan? Berapa bulan kita sambut itu? 17. Kita pun tahu 17 Ramadan kita akan menyambut nuzul Quran. Hari Selasa yang lalu lah, 19 tak silap saya, 19 April kita cuti. Kalau Selangor cuti, anak-anak pun cuti, cucu-cucu pun cuti sekolah. Yang duduk kerja Selangor cutilah. Saya kerja Negeri Sembilan tak cuti, tapi sebab kelas online, duduk rumah jugalah saya, ya. Jadi kalau kita sambut 17 Ramadan, itu belum masuk 10 malam terakhir, betul tak? Tapi dalam ayat Al-Qadar tu Allah kata kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, yang seperti mana yang kita lebih berpegang adalah
10 malam terakhir yang ganjil, betul kan? 21, 23, 25, 27 ataupun 29, dan malam tadi kita 21, ya, dah masuklah tu. Nampak macam kontra, nampak macam bertentangan. Nuzul Quran kita sambut 17 Ramadan, dalam surah Al-Qadar Allah kata malam-malam ganjil. Itu pentingnya ilmu, sebab itu kita kena belajar. Nampak macam maklumat tu bertentangan antara satu sama lain. Kita cuti 17 tapi Allah kata Quran turun 21 ataupun 23 ataupun 25 atau 27. Dia macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala kata Al-Quran itu turun pada malam Al-Qadar, iaitu Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia sahaja. Belum turun pada Rasulullah. Turun ke langit dunia sahaja secara sekaligus sebelum turun kepada Rasulullah adalah pada malam Al-Qadar. Faham, Faham. Maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada arasy Allah, daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia saja. Sampai langit dunia saja. Itu adalah pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Bila tahunnya tu wallahu alam, tak tahu, tapi majoriti ulama menyatakan begitulah. Maknanya turun sampai langit dunia, kemudian turun sedikit demi sedikit, beransur-ansur daripada 17 Ramadan tahun 41 kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru ia turun satu persatu daripada langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah di Gua Hira yang seperti mana kita sedia maklum, iaitu ayat-ayat awal surah Al-Alaq, iaitu Iqra. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sampailah ayat yang kelima. Walaupun surah Al-Alaq tu ayatnya ada 19. Ya, surah Al-Alaq ni panjang kan? Panjang. Kita baca apa tahu ujung dia sekali? Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kita pun baca kan ayat benda kan, tuan-puan, ya. Jadi maknanya panjang ayat ni 19, tapi 5 ayat pertama turun pada Rasulullah SAW. Kalau kita melihat, ya, tuan-tuan dan puan, ayat benda yang saya kasihi, ayat pertama turun kepada Rasulullah, apa ayatnya? Bacalah. Bacalah. Sedangkan ia turun kepada seorang manusia agung, manusia yang cukup hebat, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi baginda tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Betul kan? Nabi itu kita panggil selalu kalau kita baca doa kunut atau kita baca doa-doa An-Nabiyil Ummi. An-Nabil Ummi. Biasa kita dengar kan? Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Jadi Nabi Ummi ni maknanya Nabi yang buta huruf, Nabi yang tidak mengenal huruf. Nabi Ummi. Habis ibu-ibu kita kat rumah panggil Ummi tu, Ummi kita buta huruf ke? Itu kita kena faham. Kalau belajar bahasa Arab ni, dia sangat sensitif bahasa dia. Kalau ummi kita, ibu-ibu, kita tak sabdu dekat belakang. Ummi, alif, hamzah, mim, ya, dan ya tu mati, sukun, mati. Ummi, itu mak saya maksud dia. Ummi tu my mother, mak saya, mati ujung dia tu. Tapi yang An-Nabiyil Ummi, dengar saya baca tu bersabdu-sabdu kan? An-Nabiyil Ummi itu baru dipanggil sebagai Nabi yang tidak mengenal huruf. Sebab itu bahasa Arab ni dia sangat-sangat orang kata detail. Mati dekat ujung, bersabdu dekat ujung pun boleh lain maksud dia. Kalau mati baru mak maksud dia. Kalau bersabdu dekat ujung maknanya tak kenal huruf. Tapi ejaan dia memang sebiji sama betul-betul. Exactly sama betul-betul. Alif, mim, ya sama. Memang sama. Jadi itu cantik bahasa Arab. Sebabnya nak bagi tahu kepada ayahanda bonda, tuan-tuan puan-puan sekalian, bahawa bahasa Arab perkataan banyak. Banyak perkataan dia. Dia ada 3 juta perkataan. 3 juta perkataan. 3 million perkataan bahasa Arab. Bahasa Melayu berapa? 800,000 saja.
Itu pun banyak pinjam daripada bahasa-bahasa lain, campur bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa macam-macam kan, Sanskrit apa kalau kita belajar bahasa lah. Jadi kita nampak situ. Saya nak ceritanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat yang pertama tu baca, sedangkan Nabi tak kenal huruf. Nabi tak kenal huruf itu bukan satu keaiban. Kalau kita tak kenal huruf, itu satu keaiban. Kan? Kalau kita tak kenal huruf ABC pun tak boleh baca, alif bata pun tak boleh baca, nombor 1 2 3 tak boleh baca, tapi duit kenal. Duit kenal. Warna biru tahu duit berapa, warna hijau tahu, warna oranye tahu, warna merah tahu, sebab dia tengok pada warna. Kan? Anak kita kecil-kecil tu, cucu zaman moden, ada handphone, cucu 2-3 tahun, ada ABC pun tak kenal, tapi dia tengok warna merah, ada arrow tu, dia tahu YouTube. Dia tahu YouTube, betul kan? Budak-budak kecil cucu-cucu tu, dia ambil handphone kita, ni handphone atuk, jangan main. Dia tengok, dia tekan, dia scroll, dia tengok warna merah, dia tahu YouTube, nak tengok kartun. Kan? Tapi itulah orang kata, kita kalau tak kenal huruf memang satu yang memalukan. Tetapi Rasulullah SAW tak kenal huruf, itu satu mukjizat. Mukjizat. Sebab kalau Rasulullah tu tahu kenal huruf, boleh baca, belajar pula dengan siapa-siapa ke, contohnya, lagilah orang tak nak dengar cakap Nabi. Sedangkan Nabi ketika itu yang dikatakan tak kenal huruf pun, Nabi pun mempunyai cabaran yang sangat besar nak berdepan dengan orang Quraisy, musyrikin Quraisy pada ketika itu di Mekah. Mereka tak ada terima Nabi punya dakwah. Kenapa ayahanda bonda, tuan-tuan puan-puan, mereka tidak mahu terima dakwah Nabi? Dan mereka menuduh Nabi sihir, dia kata Nabi ni gila, kata Nabi ni penyair, sebab antara sebabnya kenapa mereka ini mengatakan Nabi ni pembohong, nipu, penyair dan sebagainya. Kenapa? Sebabnya mereka pada ketika itu sangat orang kata taksub dengan penyembahan berhala. Mereka menyembah berhala. Dalam dikeliling Kaabah tu ada 360 berhala. Dan mereka pada ketika itu dipanggil zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Kita pun tahu, kita pernah dengar. Kenapa dipanggil jahiliyah? Kenapa dipanggil jahiliyah tu? Kita tahu perkataan jahiliyah ataupun jahil ni maknanya, kalau bahasa kasar dia bodoh lah. Betul tak? Bodoh lah jahil. Jahil ni bodoh, memang makna dia bodoh, jahil. Tapi dia jahil apa? Ekonomi hebat, sampai Allah sebut dalam Quran, li fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Berdagang hebat, musim sejuk, musim panas. Kalau kita pergi umrah hujung tahun, itu musim panas, musim sejuk. Kalau kita pergi sekarang ni musim-musim Ramadan ni musim panas. Kita pun tahu, kita tahu benda tu. Dan orang Quraisy memang hebat, berniaga, berdagang. Nabi pun pernah ikut pakcik kan, sebagainya. Kita pun sedia maklum yang itu. Saya tak nak cerita detail yang tu, tapi makna kita faham kan, orang Arab ni hebat niaga. Nak kata bahasa Arab masa tu, itu Allah SWT turunkan Al-Quran ni dalam bahasa Arab, tuan-tuan, puan-puan, ayahanda bonda. Al-Quran turun bahasa Arab, bukan turun bahasa Minang, bukan turun bahasa Arab, bukan turun bahasa Inggeris, bukan turun bahasa Korea, bahasa Jepun, tak. Dia turun bahasa Arab. Sebab bahasa Arab tu ada bukan pada zaman Rasulullah saja. Bahasa Arab tu wujud 150 tahun sebelum kedatangan Islam. Bayang, bukan 15 tahun, 150 tahun sebelum kedatangan Islam. Zaman jahiliyah tu dah ada, dan bahasa Arab tu dah ada. Jadi apa jahil ni? Semua okey, semua pandai bahasa, pandai berniaga, pandai. Jahil dia adalah dari segi akidah, tauhid. Orang sembah Tuhan satu, dia sembah Tuhan 360. Sebab itu bila Rasulullah datang pada mereka, Rasulullah nak hapuskan semua ni, penyembahan makhluk, penyembahan berhala yang ada pada ketika itu. Tapi mereka susah nak terima. Sebab bayangkan 150 tahun keturunan dia, tok nenek dia, nenek moyang dia, dan dia semua sekali menyembah berhala. Tiba-tiba, kalaulah contoh kan, Nabi kata tak apa, 360 kita bagi diskaun, sembah 100 je, mungkin dia boleh terima lagi, tuan-tuan.
Tapi masalah Nabi kata, buang semua ni, buang 360 ni semua syirik pada Allah Tuhan sebenar. Rasanya boleh accept ke tak boleh accept, boleh terima ke tak boleh terima keadaan macam tu pada orang pada zaman tu kan. Mesti dia orang tak boleh terima sebab terlalu, orang kata apa, terlalu mengejut. Sedangkan mereka kenal Nabi itu macam mana. Mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang orang kata jujur, amanah, tak cakap bohong, cakap pun penuh dengan sopan santun, berakhlak mulia. Mereka kenal Nabi macam mana. Mereka yang bagi gelaran Al-Amin kepada Nabi, bukan Nabi yang bagi gelaran kat diri dia. Mereka yang bagi sendiri. Tetapi kenapa jadi begitu? Akhirnya mereka, orang kata apa, tuduh pula Nabi itu bohong, sedangkan asal-asalnya mereka tahu Nabi itu jujur. Rupa-rupanya sebab apa mereka tak boleh menerima dakwah Nabi? Sebab apa tahu tuan-tuan, puan-puan, ayahanda bonda? Ada sebab, dua sebab. Ada dua sebab. Pertama, ni terutama sekali golongan-golongan bangsawan ataupun golongan-golongan kepimpinan Quraisy. Kalau sekarang orang panggil kluster kayangan. Kluster kayangan, orang kayangan-kayangan masa tu lah. Macam Abu Jahal, Abu Lahab and the gang lah ni, semua geng-geng dia orang ni, dia orang tak boleh terima. Sebab apa tau? Dia sebenarnya punca dia dua je. Pertama, dia orang takut hilang kuasa. Bila dah biasa seronok jadi pemimpin, tiba-tiba dia menyangka bahawa Islam, bila Islam datang ataupun agama Muhammad ni datang, takut kuasa jatuh, takut kena rampas kuasa dia. Itu pertama. Adakah Nabi buat begitu? Tidak. Tapi mereka ni sangka buruk dengan Islam. Yang kedua, orang Quraisy takut apa? Mereka takut hilang harta kekayaan mereka. Mereka menyangka bahawa Islam akan merampas semua harta kekayaan mereka. Adakah itu benar? Tidak benar. Sebab berapa ramai sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam makin kaya, bukan makin dirampas harta ni. Malahan mereka pula secara volunteernya, secara sukarela nak bagi harta untuk Islam. Isteri Rasulullah SAW sendiri, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ummul mukminin, bagi semua harta. Tak kisah dia tak kaya pun tak apa, ambillah semua hartanya untuk Islam. Sampaikan ketika Sayyidatina Khadijah nak wafat pun kata, kalaulah tulang-tulang aku ni boleh diwakafkan untuk Islam, wakafkan, ambillah tulang-tulang aku ni. Kalau aku nak meninggal ni, nanti dah meninggal, ambillah tulang-tulang ni, wakafkanlah untuk Islam. Allahu Akbar. Mampu tak kita nak buat begitu, ayahanda bonda, tuan-tuan, puan-puan? Ya, kita nak keluarkan duit sedikit tu pun alhamdulillah lah, ada rezeki kita infak kat surau, masjid, kita bagi program-program infak, iftar dan sebagainya kan. Sebab itulah kemampuan yang kita ada. Tapi orang-orang dulu semua harta untuk Islam, ambil, tak ada, tak kisah pun, tak ada duit apa, 1 sen tak apa, ambil lah. Allahu Akbar. Kita tak mampu sampai tahap macam tu kerana kekangan kehidupan kita. Kita kenakan ada duit kan untuk nak beli makanan, untuk kita nak nyara keluarga dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya ada sedikit amount tu kita kena juga infak setiap hari, terutama 10 malam terakhir ni, Masya Allah. Sebab itu saya sendiri pun secara peribadi memang selalu saya buat program-program infak ni. Sebab orang kenal saya, jadi kita sama-sama buat. Saya buat initiate apa-apa program, kita buatlah sama-sama. Apa yang boleh buat, nak tolong orang sana, tolong orang sini, buatlah apa-apa sampai orang kita boleh dapat pahala sebanyak mana yang boleh. Sebab kita pun tak mampu nak buat macam orang jutawan ke apa ke, yang mampu bagi banyak-banyak, tak. Kita boleh sikit-sikit, kita bagi je lah apa-apa yang boleh kan, untuk bantu masyarakat kita. Sebab kita nak ambil semangat ni sahabat-sahabat. Jadi sebab itu kalau kita tengok tadi kan, orang jahiliah tu itulah dia. Sebenarnya dekat mulut dia orang tu, dia orang kata je Nabi ni bohong, sihir, ya, penyair, penenung nasib, apa semua. Tapi sebenarnya punca dia dua tu je. Takut hilang kekuasaan dan takut hilang kekayaan. Tapi dekat mulut mereka memang mereka kata, kau ni Muhammad bohong, penyair apa semua. Tapi sebenarnya orang-orang Quraisy ni, saya nak bagi tahu rahsia dia tu. Saya baca kitab dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah Islam, dalam tarikh Islam, banyak meriwayatkan bahawa pemimpin-pemimpin Quraisy ni, apabila mereka duduk bersama-sama dengan mereka, mereka saling duduk bincang sesama mereka, sebenarnya mereka sampai keluar daripada mulut mereka, mereka kata bahawa sebenarnya apa yang Muhammad cerita itu, apa yang Muhammad sebut itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, adalah sesuatu yang sangat
mengajaibkan atau sangat orang kata mempersonakan ayat Quran ni. Nak cerita pasal Quran tapi dia tak tahu tu Quran. Tapi dia orang kata apa yang disebut oleh Muhammad tu sebenarnya memang satu yang luar biasa, yang bukan dicipta oleh manusia, dan mereka pun tahu Nabi tu tak kenal huruf. Macam mana nak cipta ayat sedangkan Nabi pun tak kenal huruf? Nabi tak boleh baca. Kalau nak kata Nabi boleh baca, mungkin Nabi cedok daripada kitab Taurat ke, kitab Injil ke, kan, kitab Zabur ke. Tapi Nabi memang tak boleh baca. Macam mana Nabi nak cedok benda tu? Jadi off recordnya, kalau macam kita buat online kan, kalau bersama pemimpin tu, dia orang cakap kita bincang sini je, jangan bagi tahu dekat rakyat luar dia tu. Kalau kita cerita kat rakyat luar bahawa yang Muhammad cerita ni adalah sesuatu yang sangat ajaib dan ia adalah sesuatu yang benar, maka confirm semua yang dekat luar tu masuk Islam. Itu sebenarnya. Jadi di kalangan mereka, sebenarnya mereka dah begitu takut kerana apa yang Nabi sampaikan tu memang luar biasa, sangat ajaib. Sebab tu saya bagi tajuk dia keajaiban Al-Quran tu. Jadi kisah pendekkan ceritanya, jadi mereka tu sebenarnya memang dah tahu dah sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat ajaib. Tapi mereka, biasalah, nama pun pemimpin Quraisy kan, mereka sangat ego dan sombong. Dia tak nak terima, walaupun sebab itu kita tengok kan dalam sejarah tuan-tuan puan, ayahanda bonda sekalian, dalam sejarah kita tahu pemimpin-pemimpin ni ada yang masuk Islam tapi lewat sikit, ya kan? Yang banyak masuk Islam semua rakyat-rakyat marhain ya, yang B40 tunggu KWSP apa semua ni kan. Inilah rakyat-rakyat ni lah yang banyak masuk Islam masa tu kan, yang orang golongan bawahan, hamba kan, wanita-wanita yang selalu teraniaya, itu banyak masuk Islam. Sebab apa? Sebab mereka tahu Islam ni equal, menyamaratakan semua orang, tidak menganiayai semua orang, memuliakan golongan wanita, memuliakan golongan-golongan hamba, memerdekakan hamba-hamba. Sebab itu mereka suka tentang Islam. Sebab Islam ni dia naikkan level mereka, naikkan peringkat mereka kepada sama rata. Tak kira engkau Islam, engkau orang biasa ke, engkau pemimpin ke, sama je. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Sebab itu bila kita berpuasa, Allah kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Sebab kita bila takwa, kita dengar ni khutbah Jumaat, tiap-tiap minggu kita dengar seruan yang sama walaupun tajuk dia lain-lain. Saya biasa baca khutbah tiap-tiap minggu di sekitar Semenyih Kajang ni. Memang tajuk yang baru ni zakat, betul kan? Tajuk semalam zakat, tentang kepentingan zakat fitrah dan sebagainya. Tapi tak kira lah tajuk apa tiap-tiap minggu, satu rukun yang mesti kena sebut. Kalau tak sebut rukun tu, tak sah kita punya khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat tak sah, solat Jumaat tak sah. Iaitu ittaqullah. Kan kita pun tahu, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan takwa tu kalau ikut rukun dia mesti disebut dalam bahasa Arab. Sebut bahasa Arab baru sah. Kalau sebut bahasa Melayu tak sebut bahasa Arab, tak sah sebenarnya, walaupun kita sebut ittaqullah. Sebab itu kita ada teks. Saya pun baca teks juga, walaupun kita rasa mampu untuk baca khutbah tanpa teks, tapi saya tidak mahu. Sebab kita takut tertinggal rukun-rukun tu, kan kita yang tanggungjawab. Tak kira lah orang hebat cakap ke tak hebat cakap, kalau boleh baca khutbah mesti tengok teks. Sebab dia ada format dia. Ceramah tak ada format tuan-tuan, boleh cakap apa saja nak cakap, tapi khutbah tidak boleh. Sebab itu kita kena faham. Dan salah satu yang saya sebut tadi adalah takwa. Sebab itu puasa takwa, sembahyang Jumaat tiap-tiap minggu disebut takwa. Sebab apa? Sebab takwa ni dalam Quran Allah sebut inna lil muttaqina mafasa. Apa maksud? Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu tempat mendapat kejayaan. Apa itu tempat mendapat kejayaan? Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Apa itu kejayaan di situ? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejayaan yang dimaksudkan dalam azan, dan itulah kejayaan yang disebut dalam banyak ayat Al-Quran. Ajaib sungguh Al-Quran ini. Banyak sangat benda yang semuanya saling berkait. Puasa kait dengan takwa, takwa kait dengan solat Jumaat, maka kalau siapa bertakwa masuk syurga. Allahu Akbar. Umat Nabi SAW sahaja yang mendapat keistimewaan ini. Bersyukurlah kita menjadi umat Nabi SAW.
Kita tak jadi umat Nabi Musa, kita tak jadi umat Nabi Adam, kita tak jadi umat Nabi Ibrahim, kita tak jadi umat Nabi Sulaiman, walaupun umat-umat ni ada kelebihan masing-masing. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihannya tiada tandingan. Tiada tandingan. Kita 21 ni, 10 malam terakhir ni Ramadan, adanya satu malam yang dipanggil Lailatul Qadar. Tiap-tiap malam kita boleh buat qiyamul lail, tetapi ini dipanggil Lailatul Qadar. Tuan-tuan dengar tak beza saya sebut perkataan tu tadi? Qiyamul lail dengan Lailatul Qadar. Apa beza dia? Dekat perkataan malam tu, apa beza? Qiyamul lail maknanya apa? Bangun malam, menghidupkan malam, betul kan? Qiyamul lail, solat tahajud, hajat, taubat, bila-bila boleh buat sebenarnya. Qiyamul lail ni bulan Ramadan special. Tapi bulan lain kita boleh tak buat qiyamul lail? Boleh saja. Saya rasa mungkin di masjid pun ada biasa-biasa sekali akan buat qiyamul lail sama-sama dan sebagainya, berjemaah. Itu lail. Tapi kenapa bila sebut Lailatul Qadar dia ada ta? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar ada ta? Kenapa lail qiyamul lail tak ada ta? Apa beza dia? Ni nak belajar bahasa Arab sikit lah. Pagi-pagi ni tak apa saya ajar bahasa Arab sikit, orang kat Rincing Hulu ni. Boleh ya? Qiyamul lail dia tak ada ta sebab dia umum. Kita boleh buat bila-bila masa qiyamul lail ni. Tiap-tiap hari pun boleh, tiap-tiap malam pun boleh, bulan Ramadan boleh, bulan Syawal boleh, bulan Zulkaidah boleh, bulan Zulhijjah boleh. Tetapi Lailatul Qadar bila dia ada ta, itu maknanya satu. Satu je. Maknanya dalam sepanjang tahun hanya sekali sahaja malam Lailatul Qadar itu akan muncul. Kita pun tak tahu bila exactly tarikhnya. Yang kita tahu hanyalah 10 malam terakhir, malam ganjil. Sebab itu kita digalakkan buat qiyamul lail setiap hari. Sebab kita tak tahu, kita bukan wali Allah, kita bukan wali songo, kita bukan wali apa ya, wali keramat ke apa ke. Jadi tiap-tiap malam kena buat. Tak payahlah tengok pokok tu sujud ke, ada beku ke ais kat peti ais, beku lah peti ais, kan? Tapi tak perlulah kita mencarinya pun, kita hanya memburu sahaja, tetapi kita tak perlu cari tanda-tandanya tu. Buatlah tiap-tiap malam, insya-Allah. Kalau kita, orang kata tiap-tiap malam kita tak miss, insya-Allah kita akan dapat. Nampak tak beza? Bahasa Arab macam tu. Tak ada ta dengan ada ta. Selalu kalau orang, saya yakin tuan-tuan, perempuan, ayahanda bonda pernah belajar bahasa Arab, kita tahu kalau tak ada ta tu lelaki, ada ta tu perempuan. Kalau belajar bahasa Arab kan, muzakkar, muannas, kalau kita ingatlah kita belajar sekolah rendah kafar dulu kan, muzakkar lelaki, muannas perempuan. Ya, tetapi kalau dari segi malam tu, kalau ada ta makna satu saja. Satu malam saja. Sebab itu namanya Lailatul Qadar, bukan Lailul Qadar. Lailatul Qadar. Dia ada tul. Bila tul tu perempuan lah, tapi makna satu. The one and only. Satu je. Dia tak ada banyak. Itu hebat. Dan kenapa? Saya tak nak cerita, okey malam Qadar tu 1000 bulan. Saya rasa tuan-tuan pun hebat, boleh ceramah kat masjid dah pasal 1000 bulan tu. Tapi soalan saya ialah pada jemaah semua adalah, kenapa Allah gunakan perkataan 1000? Kenapa Allah guna perkataan 1000? 1000 bulan kita tahu. Ramai ustaz-ustaz cerita 1000 bulan ni sama dengan 83 tahun point 333. Kalau kita pakai kalkulator tu, 1000 bahagi 30 adalah 83.333 kan? Kenapa Allah Ta'ala guna 1000? Kenapa Allah tak guna dalam Quran tu malam Al-Qadar lebih baik daripada 80 tahun? Tapi Allah kata malam Al-Qadar lebih baik dari 1000 tahun, 1000 bulan. Yalah, kalau saya cerita kat tuan-tuan, mana satu lebih teruja, 80 ke 1000? Kalau orang bagi duit kat kita 80 ni, saya ada RM80, ni ada RM1000, tak apalah saya ambil 80 lah. Tawaduknya. Tawaduk sangat tu. Kalau kata 80 ke 1000, mesti orang ambil 1000, betul tak? Sebab 1000 tu amount dia besar dia punya bilangan dia. Sebab itu nampak tak Allah Subhanahu Wa Taala bila bagi ayat pada kita ni, manusia ni, sesuai dengan fitrah kita yang suka benda banyak-banyak. Benda kecil sikit orang RM80, RM80 beli apa? Beli Lotus habis, duit Tesco duit habis semua. Beras pun berapa kampit dia boleh dapat. Ataupun beli ikan dah habis RM80. Kalau sekarang duit tak ada nilai kan, tak banyak sangat nilai, dia susut nilai.
Tapi kalau 1000, Allahu Akbar, banyaknya. Kalau orang sekarang kata wow kan, wow besarnya bilangan tu. Jadi nampak tak, Allah Ta'ala bagi satu kat kita special umat Nabi SAW, tak ada pada umat lain 1000 bulan. Jadi sekurang-kurang kita boleh share balik nanti, kongsi dengan keluarga. Kenapa Allah Ta'ala bagi 1000, kenapa Allah tak kata 80? Kita tahulah. Maknanya sesuai dengan fitrah manusia yang suka benda yang banyak. Itu hebatnya ayat Quran ni. Jadi itu ya tuan-tuan dan puan-puan, yang benda yang saya kasih sekalian. Sikit lagi lah. Apa ni, bila kita cerita pasal keajaiban Al-Quran ini, antara yang paling hebat dalam Al-Quran ni kalau kita melihat, iaitu permulaan Al-Quran tu, yang kitab Quran lah, bukan permulaan turunnya ayat ya. Kita baca ayat selepas Al-Fatihah, kita baca Al-Baqarah tu, kita baca Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat pertama tu, itulah satu-satunya kitab yang tidak ada syak wasangka padanya, tidak ada cacat celanya, dan ia menjadi panduan kepada orang yang bertakwa. Takwa lagi, cerita takwa. Tapi saya bukan nak cerita takwa tu, saya dah cerita tadi. Kita tengok permulaan Quran. Tuan-tuan biasa beli buku tak? Apa-apa buku, kita beli buku, anak-anak kita pun ada buku sekolah, kita pun pernah lah kan, sekurang-kurangnya zaman moden ni memang kita tengok handphone je lah, tengok website, tengok Google sebagainya, tetapi kita pernah beli buku, apa-apa saja, buku cerita, buku macam saya lecturer ni memanglah kena banyak bawa buku, itu memang dah kita punya apa orang kata KPI kerja kita, dah memang kenalah tanggungjawab kita kan, maknanya bawa buku. Tapi hebat macam mana kita pun mesti buku kita ada banyak kelemahan. Mungkin ada salah type ke, salah eja ke, salah susun ke, salah print ke, kan kadang salah cetak, kadang kita dah buat elok-elok salah cetak pula, ataupun salah muka surat ke apa, mesti ada kelemahan. Berbeza dengan kitabullah, beza dengan kitab yang diturun oleh Allah Ta'ala. Allah awal-awal Allah dah cakap, kitab ini tidak ada cacat celanya. Nampak? Itu bezanya kitab ciptaan manusia dengan kitab yang diturunkan Allah. Kitab kita buat, kita akan tulis dekat kitab tu, kat buku. Sekiranya ada kekurangan, kesilapan, sila maklumkan kepada penerbit. Tetapi ayat Quran tak ada. Allah tak kata, okey, sekiranya ada salah ayat Quran ni, tolonglah maklumkan. Tak tahu nak maklum pada siapa. Tak boleh. Sebab Al-Quran tu memang tak ada cacat celanya. Sebab itu dia cukup hebat. Dan satu lagi, Al-Quran ni bila kita baca, keajaiban dia lah kan, salah satu apa orang kata yang kita boleh rasa bila kita baca Quran adalah setiap kali kita baca, kita rasa tak pernah jemu pun baca ayat tu, walaupun kita dah selalu baca, tapi tak pernah jemu pun baca dia. Dan satu lagi, bila kita baca dan kita tengok maksud dia, setiap hari kita baca dan kita tengok maksud, masa tu jugalah kita akan dapat ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru. Saya yakin tuan-tuan, puan-puan, ayahanda bonda sekalian ada tadarus kan, buat tadarus bulan Ramadan ni, baca Quran, tadarus kan. Bukan, kalau boleh jangan hanya baca saja ayatnya, tengok maksud. Bila kita tengok maksud dia tu, kita akan dapat banyak ilmu baru. Walaupun ayat Quran ni turun 1400 tahun dah, tapi dia punya maksud tu bila kita baca, dapat ilmu. Bila kita baca hari ni dapat ilmu baru. Macam tu. Itulah keajaiban dia yang cukup hebat sebenarnya Al-Quran ni. Sebab itu kita kena jadikan semangat. Katakan hari ni kita dah baca contohlah juzuk 21, biasa kita ikut hari lah kan, biar tadarus ni kita akan satu hari satu juzuk kita akan baca. Okey, kita baca maksud, nak baca maksud mungkin banyak sampai 20 muka surat tak sempat pula kan. Jadi mungkin kita boleh buat apa, cuba kita Google ke, cari intisari contoh juzuk 21. Apa intisari juzuk 21? Jadi selepas kita tadarus kita baca, okey, juzuk 21 ini menceritakan sekian. Kan cerita mungkin dalam juzuk 21 ada surah Luqman, ada apa semua. Jadi kita boleh cerita. Jadi orang tahu, juzuk 21 ni kisah Luqman, cerita ke anak dia jangan syirik pada Allah, buat baik pada ibu bapa, jangan sombong di muka bumi Allah. Sekurang-kurangnya bila kita baca, kita dapat ilmu. Tak adalah kita baca tapi tak faham. Itu yang sayang.
Ya, jadi saya situ je lah kot yang dapat saya sampaikan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ayahanda bonda, tuan-tuan puan-puan, kita apa orang kata nak tingkatkanlah semangat kita supaya kita bukan hanya membaca betul. Nabi kata satu huruf 10 markah. Bukan alif lam mim, bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau satu hari kita baca dah beratus-ratus, beribu-ribu huruf, maknanya kali dengan 10, kali 10 tu bulan biasa. Itu bulan biasa, satu huruf 10 markah. Kalau bulan Ramadan, Masya Allah, lagi berlipat-lipat kali ganda lah banyaknya. Kita sebab kadang-kadang kita tak, apa yang jadi kita kadang-kadang iman kita turun naik sebab kita buat tu kita tak nampak dia punya pahala. Bayangkan kalau kita buat tu dia macam buku akaun. Kita buka akaun Maybank, akaun bank Islam, tiba-tiba kita baca tu keluar dekat senarai akaun tu, Allahu Akbar. Saya rasa saya pun berhenti kerja 24 jam saya rasa. Sebab nampak pahala tu laju. Tapi sebab kita tak nampak. Yang menyebabkan kita terus beriman dan terus melakukan amal ibadat sebab kita ada iman kita. Itu saja yang menyebabkan kita terus buat ibadat terus walaupun kita tidak nampak pahala tu dalam buku akaun kita. Jadi itulah semangat yang boleh saya bagi pagi-pagi ni, insya-Allah. Moga dengan tazkirah ringkas ini kita dapatlah meningkatkan semangat untuk faham Quran, untuk faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tambah lagi amal ibadat kita pada 21 Ramadan sehinggalah habis, insya-Allah. Dan kita pun nak rasa lebih seronok bulan tahun ni kan, puasa, sebab ibadat kita lebih baik daripada tahun-tahun lepas yang cukup mendebarkan sepanjang pandemik COVID-19. Ustaz pun dah kena COVID juga sebenarnya. Pada awal Mac hari tu balik umrah dulu tak kena COVID, balik Sabah kena COVID. Tapi Sabah kesnya cepat turun ya. Selangor ni tak susut-susut saya tengok ya. Asyik 5,000 ke atas je. Tapi mungkin disebabkan kita KLIA pun bawa Selangor, semua Selangor, jadi mungkinlah kot, wallahualam. Tapi insya-Allah saya yakin jemaah Rincing Hulu semua sihat-sihat belaka ya. Jagalah diri baik-baik ayahanda, bonda, terutama yang berisiko, jagalah diri baik-baik, insya-Allah. Moga Allah beri perlindungan pada kita semua dan sihat tubuh badan, insya-Allah dapat ibadat dengan baik. Jadi kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatal qadri ya arhamar الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.